akan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai, Assalamualaikum. Kami kembali untuk menceriakan tengah hari anda. Tengah buat apa tu? Kami harapkan apa sahaja yang mungkin ada perancangan yang baru nak dijalankan. Sebenarnya berjalan dengan lancar dengan keadaan yang sangat-sangat positif lah harapnya. InsyaAllah. Apa-apa saja pun yang kita lakukan, apa yang kita rancangkan, kita usahakan dengan sebaik mungkin. Saya suka tu. Dan kalau cakap tentang perancangan dan sebagainya, ada juga dalam kalangan ibu bapa, Fatin, yang mungkin setiap hari inilah masanya, macam Fatin sendiri ada anak kan, yang masih lagi bersekolah. Jadi hari-hari balik rumah ada tak minta macam Fatin ajar bahasa Malaysia ke, bahasa Inggeris ke, ada tak? Ada dan sangat mencabar sebenarnya. Sebab zaman kita lain, zaman mereka lain, itu antara cabaran lah saya rasakan untuk ibu-ibu sekarang ni. Tapi bukan itu saja. Bagi kita juga yang telah pun bekerja dan setiap hari menggunakan bahasa, kadang-kadang itu adalah sikit cabaran juga. Saya nak kongsikan sesuatu. Ini Silakan. mungkin ramai yang juga dah pun tahu tentang bahawa rakan setugas kami iaitu Ahmad Fetri Yahya yang telah pun dinobatkan sebagai ikon bahasa. Kalau awak mengajar anak awak, saya dulu masa mula-mula kerja, mula-mula nak buat pengacaraan majlis, Ahmad Fetri Yahya ini banyak mengajar saya. Kira idola lah tu. Mentor saya. Mentor. Dan ini sebenarnya beliau telah pun dinobatkan sebagai ikon bahasa melalui Majlis Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan 2024. Peringkat kebangsaan Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP di Pusat Konvensyen Ipoh Perak pada hari Sabtu yang lalu. Kita petik sikitlah apa mungkin kata-katanya. Dia kata saya tak sangka dapat anugerah ini kerana segala aktiviti yang saya sertai berdasarkan minat yang mana minat yang begitu mendalam. Daripada minat dia memberi semula kepada masyarakat. Kita ucapkan sebanyak-banyak tahniah kepada rakan kita Fetri dan semoga terus memberi manfaat kepada lagi-lagi generasi muda lah. InsyaAllah. Okey. Dan hari ini Fatin ada banyak kita nak kongsikan bersama dengan anda semua penonton wanita hari ini. Dan kita nak kongsikan sesuatu bersama dengan para peserta ataupun mereka yang tercalon ke ABPBH. Kita nak bersama dengan salah seorang calonnya yang mana dicalonkan sebagai aktor pembantu TV popular watak antagonis drama popular. Kita nak perkenalkan Syah Iskandar. Apa khabar Syah? Baik, Alhamdulillah. Anda semua sihat? Sihat. Sarapan? Sarapan selesai. Kita hari ini disuap oleh Fatin. Disuap oleh Fatin. Nasi lemak Syah. Okey, Syah, mungkin Syah boleh kongsikan lah kan, dinobatkan sebagai aktor pembantu TV popular dalam ABPBH 36 ni kan. Bagaimana Syah melihat ini sebenarnya banyak ataupun boleh membantu dalam karier Syah sendiri? Sebenarnya belum dinobatkan lagi. Masih dalam calon lagi. Calon lagi. Jadi saya rasa, apa tadi soalannya? Dinobatkan sebagai calon. Dinobatkan sebagai calon. Ingatkan dinobatkan. Terus bila awak cakap nobatkan, dah ke ni ABP ni? Amin. Soalan macam mana tadi? Dah tercalon dalam kategori ni, bagaimana dia memberi impak pada kejayaan? Okey, memberi impak kepada kejayaan lebih kepada ramai orang bermesej cakap terima kasih, ramai producer yang lama tak mesej, ramai production manager yang lama tak mesej cakap, jadi diorang sedar akan kewujudan saya ni. Diorang ingat kebanyakan ingat mungkin saya dah senyap, dah tak berlakon, tapi sebenarnya ada je saya di kaca TV. Buat bisnes ke dan sebagainya? Buat bisnes tak, tapi lebih pada menjaga keluarga. Sejak dah kahwin, dah ada anak ni, saya lebih sibuk dengan keluarga sahaja. Okey. Dan Syah seringkali membawakan watak antagonis. Kita nak tahu juga dalam perjalanan karier tu apa agaknya antara cabaran-cabaran dengan persaingan yang ada sekarang dalam industri? Okey, cabaran dengan pesaing yang lain saya rasa tak ada masalah sebab ialah banyak aja opportunity yang diberikan kepada semua pelakon di Malaysia ini. Tapi cabaran untuk diri saya ni senang terbawa-bawa watak tu. Menjiwai in karakter lah. In karakter saya senang terbawa-bawa. Lepas tu nasib baik saya cepat sedar sebelum siapa-siapa get hurt lah. Maksudnya kalau tengah nak berlakon tu, tengah nak menjiwai watak, kadang-kadang terbawa-bawa watak tu kat rumah ke apa? Kadang-kadang terbawa-bawa kat rumah, kat luar. Kalau watak gangster. Kalau watak playboy, itu bahaya. Itu bahaya. Itu kita takut. Itu saya pun takut. Okey. Tapi kita nak cakap lah, menjadi seorang pelakon ni bukan mudah. Kadang-kadang mungkin orang rasa mereka berlakon di kaca TV dan sebagainya. Namun penghayatan tu penting. Masa pun penting dan sebagainya. Tapi Syah, untuk Syah kekal berada sehingga ke hari ini dengan persaingan artis-artis yang baru, apa formula yang Syah lakukan sebenarnya? Formula dia selain pada 5 waktu, formula adalah untuk
membuatkan diri relevan dalam industri ini, bermaksud penampilan anda, menjaga watak anda. Apa yang saya dapat tips daripada pelakon-pelakon lama adalah jaga lakonan anda dan ia akan menjaga kamu dalam kerjaya ini. Oh, wow. Okey, dan apabila dah dicalonkan ni, sedikit harapan lah daripada Syah sendiri. Mungkin mungkin yalah macam dinobatkan kata amin lah, mana tahu kan bulan masin ke apa. Tapi kalau nak tengok pesaing-pesaing saya yang lain, kalau nak ikut dari segi penampilan, memang saya pun dah jawline pun dah kurang dah. Saya tengok yang lain semua macam ada biji rambutan kat sini kan, domain jawline tu betul syak. Itu boleh adjust betul. Tapi dengan faktor usia saya ni, nak lari lebih sikit lutut sakit, nak angkat berat sikit kaki sakit apa semua. Tapi itulah mana tahu insya-Allah rezeki saya, sebab pernah dinobatkan pelakon popular 10 tahun dahulu. So ni dah 10 tahun saya masuk balik ABP, mana tahu comeback untuk saya. Betul. InsyaAllah. Mungkin ini rezekinya. Tadi Syah kata formula yang Syah kekalkan bersama dengan nasihat daripada pelakon-pelakon sini yang lain kan. Betul. Tapi Syah sendiri mungkin ada juga sesuatu ingin dikongsikan kepada pendatang-pendatang baru ataupun pelakon-pelakon baru yang juga ingin mencapai kejayaan seperti Syah ni lah. Sebab Syah sendiri dah pernah dinobatkan pada 10 tahun yang lalu. Betul. Dan adakah bagi Syah juga award ni penting bagi kerjaya seorang pelakon? Award ni adalah satu bonus pada seorang pelakon. Tapi yang penting kalau awak ingin kekalkan diri anda dalam industri ni, yang penting jaga disiplin, jaga call time, jaga pergaulan, jaga pergaulan selepas syuting. Ini semua adalah etika-etika untuk kita terus kekal dalam industri ni. Pada pendapat saya lah. Sebab pernah sekali dua saya terlupa diri juga. Yalah macam kita dah pernah menang, dah apa-apa job banyak, tapi yalah datang set lambat lah, terus tak bergaul dengan orang lain lah. Saya macam saya cakap, inilah nasihat saya pada pelakon-pelakon yang sedang menaik lonjak sekarang. Jaga penampilan diri, jaga diri, bergaul dengan semua orang. Janganlah asyik terperuk dalam kereta, selalu jaga call time. Itulah yang penting lah. Macam tu lah. Itu ada yang berlaku lah mungkin. Okey, dah alang-alang penampilan tadi tu, hari Jumaat nanti pakai baju apa? Hari Jumaat nanti boleh secret ke? Bagi tahu je lah. Tapi sebenarnya alhamdulillah saya dapat sponsor daripada Lord Taylor. Kenny, thank you so much daripada Lord Taylor. Lord Taylor telah sponsor saya 10 tahun yang lepas, 12 tahun yang lepas. Dan setiap kali bila ada sponsor menang. So saya harap dengan sponsor daripada Lord Taylor ni, suit tuxedo ni, mana tahu rezeki saya lagi. Okey, mungkin Syah nak kongsikan sesuatu jugalah kepada pengundi-pengundi dan juga peminat Syah kan. Mereka dah pun melakukan tugas mereka. Ya, betul. Jadi mungkin ada sesuatu yang nak diucapkan. Okey, kepada semua yang telah mengundi saya sejujurnya terperanjat. Sebab saya dapat tahu yang saya tercalon pun agak lewat. Dan apabila saya dapat tercalon untuk top 36 pun, saya rasa macam saya nak tahu siapa yang undi saya tu. Siapa, kalau boleh marilah ke depan, tapi kalau boleh orang yang betul-betul undilah, mari ke depan dan bagi tahu saya siapa yang undi, sebab saya kempen tak adalah kuat sangat. Sekejap lagi kita buat PM tepi. Okey. Kempen saya tak adalah kuat sangat. Paling-paling saya pergi ke diving, geng-geng diving saya, kawan-kawan orang tak ada campaign manager lah. Tak ada, saya sendiri je solo. Itu strategi tahun depan boleh dilakukan. Boleh. InsyaAllah. Okey, Syah, tapi kita nak tanya kepada Syah jugalah kan. Selain kita nak ucapkan tahniah kepada Syah atas calon sebagai top 36 ini, kita nak tanya, pernah tak sepanjang karier Syah ni pernah ada rasa putus harapan? Oh, mestilah ada. Confirm ada. Macam saya cakap tadi, pernah saya terlupa diri dan semua come crashing down. Pop. Ini tak jadi, itu tak jadi. So macam, apa salah aku ni? Kenapa aku datang ke Malaysia susah payah ni? Macam rezeki tak lekat. Pernah ada putus harapan. Okay. Tapi yang penting, bergaul dengan orang yang betul. Jangan bergaul dengan orang yang tak betul. Apa yang buat Syah bangkit? Yang buat saya bangkit adalah apabila saya jumpa isteri saya yang tersayang. Sweet. Baik sikit dekat isteri yang tersayang. Okey, kita ucapkan selamat berjaya kepada kasih, Syah. Terima kasih. Semoga ada rezeki untuk beroleh kemenangan pada ABPBH 36 hari Jumaat nanti, insya-Allah. Dan apa yang Syah katakan tadi tentang putus harapan, saya kira bukan Syah saja. Saya kira setiap daripada kita manusia ni pasti pernah melalui fasa putus harapan. Betul. Dan macam mana untuk kita bangkit dan mendapatkan satu semangat yang baru dan menjadi diri yang baru. Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dua panel kita di studio. Anda di rumah jangan lupa untuk terus hantarkan pandangan anda dan juga pengalaman mungkin bila masa anda putus harapan dan bagaimana solusinya, hantarkan kepada kami di Facebook dan juga boleh jegah-jegah di Instagram kami. Kita berehat dahulu seketika, kembali selepas ini. Thank you, Syah. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Seperti yang telah pun kita janjikan awal tadi, kita akan kongsikan tentang topik putus harapan. Tapi kita nak mulakan dengan NGL yang telah pun anda kongsikan bersama dengan kami. Okey, dan saya nak bacakan NGL yang pertama ini. Terima kasih banyak-banyak siapa yang hantarkan. NGL ini katanya rasa putus asa dan
dan harapan untuk teruskan hidup, rasa nak berhenti dan lari je dari sini. Tapi as a breadwinner, tak boleh terus nak putus harapan sebab ada orang yang bergantung pada kita. Mereka ni menjadi kekuatan saya, penat give up macam mana pun, tetap kena kuat, nak tak nak kena lalui juga. Dan mungkin kita boleh baca lagi satu. Saya sekarang dalam phase yang dah tak interest untuk buat apa after lost my job. Dan kawan saya dah mula jauhkan diri. Bila start nak something yang baru, family tak support, malah bagi negative feedback. Bukan sebab keputusan yang saya buat, tapi condemn. So, jadi saya tak berminat buat apa-apa. Ini antara dua NGL yang kita terima. Antara pengalaman mereka yang telah berkongsi dengan kita. Tapi hari ini kita di studio, kita bersama dengan dua orang tetamu kita. Kita juga bersama dengan Puan Auni Afiqah yang juga akan berkongsi pengalaman beliau bersama dengan kita. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Okey, untuk makluman penonton, Auni merupakan pesakit buah pinggang dan juga kanser thyroid. Okey. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Dan kita juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Nurhayati Ibrahim selaku pensyarah kanan program psikologi klinikal dan kesihatan tingkah laku Pusat Penuaan Sihat dan Kesejahteraan Fakulti Sains Kesihatan UKM. Prof, terima kasih banyak-banyak. Baik. Sama-sama. Okey. Prof, mungkin di awal pembukaan perbincangan kita ini, boleh tak kalau kita nak kongsikan kepada penonton kita sebenarnya apa yang kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat harus faham dan tahu tentang putus harapan ni? Sebab kita selalu sebut, tapi sampai mana sebenarnya yang boleh dikategorikan sebagai putus harapan ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau kita bercakap pasal putus harapan, dia mesti ada fasa-fasa sebelum kita capai putus harapan ini. Kan? Jadi putus harapan ini maksudnya kita dah rasa tak ada jalan keluar lagi. Tak ada jalan keluar lagi untuk kepada solusi kepada masalah yang kita hadapi. Jadi kita jadi hilang semangat, kita akan ada hilang keyakinan diri. Dalam hidup kita ni, bila dah start ada negatif, bila ada situasi yang berlaku dan ada start dah timbul negatif. Satu, kalau kita ada negatif pada diri kita, itu pun dah teruk. Dan kita ada lagi satu seka negatif kepada persekitaran kita. And then bila putus harapan itu, dia sudah negatif kepada masa hadapan dia. Okey. Negatif kepada mungkin diri sendiri, keadaan, situasi dan juga masa hadapan. Jadi ketiga-tiga itu merangkumi, menyebabkan bila terangkum tiga-tiga itu, kita rasa kita dah tak boleh nak buat apa dah dengan masalah ni. Memang kita dah putus asa, dah tak boleh nak buat apa. Dan persekitaran juga tidak support kita. Dan kita rasa persekitaran juga akan membebankan kita lagi. Dan akhirnya kita rasa tak ada masa depan dah untuk kita. Tak ada apa. Maka akan berlakulah putus harapan dekat situ. Sebab akhirnya dia akan bawa apa? Dia akan bawa perkara yang lebih jauh lagi. Depression. Dia boleh bawa apa lagi? Suicidal thought. Dia boleh membawa anxiety, suicidal thought. Even akhirnya yang boleh ada suicide complete suicide. Betul. Dan ini sebenarnya kesan-kesan yang boleh disebabkan daripada putus harapan itu. Saya nak tanyakan kepada Auni, macam mana kita tahu kan yang perkongsian di laman media sosial yang mana Auni menjaga arwah ataupun bekas mungkin yang diserang stroke, dan apa kesakitan yang dialami Auni. Pernah atau tidak mengalami keadaan yang kita bincangkan, putus harapan? Pernah. Saya hampir bunuh diri. Dan masa tu siapa yang mungkin kata memberi sokongan? Ahli keluarga? Mak saya lah. Terutamanya ahli keluarga saya paling terdekat mak lah masa tu. Okey. Mungkin Auni boleh kongsikan kepada penonton kita. Mungkin ada yang tahu tapi mungkin ada juga yang tak tahu apa yang dialami oleh Auni sendiri. Berusia daripada usia 4 tahun, Auni didiagnos sebagai pesakit buah pinggang peringkat akhir. Mungkin Auni boleh kongsikan sikit demi sedikit apa yang dilalui oleh Auni sendiri. Boleh? Okey, saya doktor sedangkan sebagai pengidap kegagalan buah pinggang tahap akhir. Ketika berumur 4 tahun. Mak saya pernah bagi buah pinggang seumur 6 tahun tapi gagal. Lepas tu saya menjalani dialisis sampai umur 10 tahun. Ada rezeki terdapat buah pinggang daripada orang lain. Jadi saya sekolah semua macam biasalah. Lepas tu saya guna buah pinggang tu selama 8 tahun. Lepas tu rejected lah. Dari tahun 2009 sampai sekarang lah saya dialisis. Okey. Kita dengar cerita Auni ini. Kadang-kadang kita rasa kita dah cukup
ada banyak masalah, ada macam-macam perkara dan sebagainya. Tapi Auni sendiri melalui fasa ini satu persatu kemudian diberi harapan buah pinggang yang baru, kemudian reject. Tapi pernah melalui fasa merasai kehidupan normal seperti biasa, belajar dan sebagainya. Kemudian menerima keadaan bahawa terpaksa kembali kepada cara yang lama, kena buat dialisis dan sebagainya. Kemudian Auni juga disahkan mempunyai kanser thyroid. Mungkin Auni boleh kongsikan pasal itu. Bagaimana penerimaan Auni sendiri? Saya kira kadang-kadang kita ni sikit-sikit, saya cakap diri saya sendirilah. Kadang-kadang kita ni sikit pun kita rasa macam, ya Allah, kenapalah aku diuji dan diduga. Tapi Auni ada pengalaman yang berbeza. Masa saya tak tahu, mungkin sebab saya dah sakit dari kecil. Masa saya doktor bagi tahu saya ada kanser thyroid. Masa tu tahun 2018, tahun yang sama suami saya diserang stroke. Awalnya memang saya rasa kenapa? Saya rasa kenapa sebab saya macam aku kuat lagi ke sebenarnya. Tapi lepas tu saya tak tahu mana dapat kekuatan. Mungkin sebab dari kecil saya sakit. Jadi saya overcome dengan benda tu. Saya rasa macam saya dah diuji dari kecil. Kalau aku kuat dari kecil, kenapa aku tak boleh kuat sekarang? Saya mengaku masa masa suami saya kena stroke dulu, saya pernah tekap muka dia dengan bantal. Sebab saya rasa saya tak kuat. Saya rasa saya tak kuat. Sampai tapi lepas tu saya overcome balik. Mak saya cakap saya kena kuat untuk suami saya. Dan pada saya tengah doktor bagi tahu saya ada kanser kan. Terus saya overcome balik, saya datang balik, bangkit balik. Saya cuba support suami saya sebab masa tu suami saya pun arwah dia tak kuat. Okay. Lepas tu saya cuba kuat sampailah suami saya meninggal pun saya cuba untuk kuat. Sebab dia juga penguat semangat saya sebenarnya. Sebab suami saya tak boleh jalan lepas dia kena stroke. Tapi dia jadi penguat saya. Setiap kali saya rasa saya kerap kali nak bunuh diri. Saya depan suami saya sendiri. Saya hampir tikam diri saya. Itu berlaku ketika itu dalam keadaan sudah didiagnos kanser thyroid dan perlu melalui fasa dialisis dan sebagainya. Okey. Dan Prof, mungkin apa yang dikongsikan oleh Puan Auni ini mungkin segelintir yang mungkin mengalami masalah yang sama, mungkin berbeza ceritanya. Bagaimana sebenarnya untuk kita sendiri memberi kekuatan kepada diri kita ataupun mencari kekuatan tu walau apa saja ujian, kita tak nak sampai kita ada rasa putus harapan tu. Saya rasa Oni orang yang sangat kuat sebenarnya. Sebab kalau kita sakit daripada umur 4 tahun dah diagnos dengan CKD stage 5 and then dengan kanser, dengan suami yang OKU, lepas tu dengan Oni kematian suami katanya baru beberapa bulan. Saya rasa satu perkara yang sangat-sangat besar dalam hidupnya yang berlaku. Tetapi kat situlah kita nampak resilientnya dia. Di mana proses yang dia lalui itu menjadikan dia seorang yang resilient. Sebab nak jadi resilient maksudnya mempunyai ketahanan diri yang kuat, dia kena ada mental yang kuat. Ya, betul. Ya? Kita bukan fizikal saja. Sebab bila mental kita tak kuat, bukan fizikal pun akan terbabit juga. Tapi betapa resilient, proses itu membuatkan dia jadi resilient. Jadi itulah yang kita nak tengok, semangat yang kita rasa tak semua orang ada. Betul. Sebab kadang masalah tu kecil bagi kita tapi besar bagi orang lain. Betul. Prof, kita bercakap tentang apa Prof katakan tadi tentang kekuatan ataupun resilient. Ini tentang diri kita sendiri. Macam Prof katakan tadi, kadang-kadang benda tu mungkin kecil bagi orang lain tapi bagi kita besar. Ataupun kecil bagi kita, besar bagi orang lain. Kadang-kadang kita sendiri saja mungkin tak kuat. Ya. Pentingnya support system. Sangat-sangat penting. Betul. Kadang-kadang kita memang tak kuat ya. Kadang-kadang kalau kita dah sampai satu tahap kita kata air tu dah mendidih dah. Kan mendidih dan dia dah terkeluar dah daripada cawan tu, maksudnya dah lebih dah, kita dah tak ada hak dah, mental kita dah lemah dah. Kita berada di titik yang paling rendah
yang masa tu kita berharap pada siapa? Kita berharap pada orang persekitaran kita, dan penting yang satu saya rasa kita berharap pada Allah. Sebab bila kita yakin pada Tuhan, kita yakin pada Allah bahawa setiap apa yang Allah bagi itu pasti ada hikmahnya, pasti suatu masa nanti akan ada. Sebab Allah tidak akan uji orang-orang yang dia tidak ada dia menguji orang-orang yang mampu. Sebab mungkin masa ini kita rasa tidak mampu, tapi akhir-akhirnya kita akan nampak hikmah di sebalik ujian-ujian tersebut. Tapi untuk sampai level itu bukan mudah. Sebab bila orang yang sakit ataupun orang yang kehilangan, orang yang kecewa, biasanya individu mula-mula akan resah gelisah. Tetapi ada satu level manusia dan bila satu tahap dia dah jadi sabar. Dia dah sabar. Mungkin ni dah sampai tahap sabar. And then satu level lagi tingkat orang yang lebih tingkat dia jadi redha. I tak tahu ni dah sampai tahap redha ataupun tak. Mungkin redha. Dan paling tingginya dia dah jadi syukur. Walaupun dia sakit, tapi dia syukur. Alhamdulillah, dia kata, walau aku sakit, dengan sakit ini menghapus dosa aku. Sebelum aku berjumpa dengan Allah, segala-galanya dah habis. Dosa-dosa tu Allah dah ambil. Allah dah. Jadi kita kena ada, sebab kita sebagai orang Islam kan, kita ada pegangan kita. Dan itulah pegangan yang sebenarnya yang boleh meredakan kesakitan kita, meredakan kekecewaan kita. Okey, dan saya suka apa yang dikatakan. Kadang-kadang kita tak nampak benda yang kecil itu sebenarnya itu yang memberi kekuatan kepada kita. Macam Auni sendiri sepanjang tempoh yang mana diuji ini kan, apa sebenarnya mungkin menarik ataupun nak tumpukan perhatian untuk tak memikir berkenaan dengan apa yang diuji. Mungkin ada antara yang dilakukan. Saya buat apa yang saya suka, macam saya suka menulis. Saya suka meluahkan melalui penulisan lah. Suka. Kat mana kita boleh baca tangan sendiri ya? Okey. Tapi saya kira itu mungkin salah satu cara untuk kita meluahkan perasaan kita dan sebagainya. Prof, selepas ni kita nak tanyakan kepada Prof. Kadang-kadang ada orang yang dia dah putus harapan tapi dia bertahan kerana situasi. Ada kadang-kadang bertahan demi keluarga, anak-anak dan sebagainya. Ini kita nak tanyakan sebentar lagi. Tapi sebelum tu penonton, kami nak kongsikan juga sesuatu kepada anda yang sempat dirangkumkan oleh Ain, rakan wartawan kita. Silakan. Diuji dengan penyakit kanser sudah pasti memberikan satu tamparan hebat bagi sesiapa sahaja yang mengalaminya. Dunia terasa gelap seketika, namun Nur Tasha Abu Bakar atau lebih dikenali sebagai Tasha, 39 tahun, menerima ketentuan takdir dengan reda apabila terpaksa menjalani kehidupannya tanpa kedua-dua ovari dan rahim selepas didiagnosis menghidap kanser ovari tahun lalu. Waktu tu fikir balik, sebenarnya saya dengan husband memang merancang untuk dapat cahaya mata yang ketiga. Tapi Allah takdirkan saya sakit. So, hanya 38 tahun je yang saya dapat. Orang kata rahim tu dipinjamkan kan. Sakit sebenarnya nak terima benda tu macam kita tak boleh sebab rahim tu kan mahkota wanita kan. So, saya fikir balik tak apalah macam bila dah macam tu Allah semua dekat dunia ni Allah bagi pinjam je. Saya rasa macam kita sendiri tak boleh nak terima bila orang keliling tak faham kita, ada yang cakap kita buat-buat sakit. Sebab tak semua orang kanser ni nampak kurus ataupun betul-betul weak yang sakit. Actually macam saya, orang kan nampak salah satu yang menyakitkan saya suka bersiap. Maknanya bila saya siap tu saya rasa macam saya okey je. Tak kisahlah orang akan cakap apa, saya akan tunjukkan yang saya okey. Tak ada pilihan lain sebab kita tak boleh turning back. Bila kita tak boleh patah balik belakang, maknanya kau kena teruskan dengan cara apa pun. Time tu saya akan rasa itu je masa yang kita ada sebelum Allah tarik nyawa. Pernah melalui fasa putus harapan, namun baginya dia tidak menganggap penyakit itu sebagai ujian, sebaliknya lebih percaya dengan hikmah yang terjadi. Betul, waktu tu pernah rasa yang kenapa Allah uji aku. Waktu dulu waktu arwah kakak ada, arwah bapa ada, arwah mak ada, akulah yang macam dijaga kan. So kita apa-apa pun dengan dorang kan. Tapi bila part kau dah ambil dorang, kenapa kau uji aku pula? Macam aku sakit, aku tak boleh nak beritahu siapa-siapa pun. Sebab apa-apa pun, even kita jatuh luka pun kita nak mak kita kan. Ini kan yang mak dah tak ada. Kau macam kau tak ada siapa. Time tu fikir balik, maybe
perjalanan tak pernah pun terfikir yang macam Allah uji ni memang takdir untuk aku, so aku kena teruskan. So tak boleh nak buruk sangka. Maybe sepanjang perjalanan yang Allah uji saya ni, mesti ada something yang dia nak bagi. Suaminya, Kamarul Irwan Mak Ali, 42 tahun, berkata meskipun merasa sedih dengan berita mengenai kesihatan isterinya, namun sebagai suami, dia tidak patah semangat dan sebaliknya bertekad untuk bersama-sama melalui ujian ini. Sebab lepas saya mengetahui isteri saya kanser, sebab saya tak nak benda ni, saya dah ada pengalaman, mak saya pun kanser. Jadi benda tu kena pada isteri pula. Jadi saya tak boleh terima benda tu. Agak lama agaklah. Sebab tu saya fikir anak-anak. Kalau macam ni, kalau mak dia tak ada, sebab saya tak tahu stage yang dia terima pada waktu tu. Memang saya sangat-sangat tak boleh terima keadaan tu. Mula saya terima seadanya apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin rezeki kewangan memang kita tak ada masalah. Mungkin dari segi kesihatan. Jadi saya selalu berdoa lah agar dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar isteri saya sentiasa sihat dan emosi dan mental health semua saya kena jagalah untuk dia. Mempunyai sistem sokongan yang kuat dari orang di sekeliling merupakan salah satu sumber kekuatan untuk terus berjuang melawan penyakit yang dihadapi. Semoga semangat perjuangan yang ditonjolkan ini menjadi inspirasi buat semua. Itu perkongsian daripada Puan Tasha sendiri. Kalau kita dengarkan apa yang Puan Tasha katakan, kadang-kadang dia buat jadi okey. Ini Prof yang kita nak katakan tadi, pentingnya support system, bagaimana suami, keluarga, sahabat anda dan sebagainya. Kadang-kadang kita ni dah putus harapan tapi kita bertahan. Kita bertahan atas kerana situasi, atas kerana ahli keluarga dan sebagainya. Bagaimana kita nak kongsikan fasa ini? Kadang-kadang bukan sahaja mereka yang diduga itu, tapi orang di sekeliling itu juga ini adalah dugaan mereka. Bagaimana kita nak kongsikan ini sebenarnya Prof? Okey. Saya selalu, kalau klien yang sakit, saya selalu ada kata-kata yang saya selalu bagi semangat pada klien saya. Kita bukan kata kita tak risau, memang kita sedih, kita sakit. Tapi kita kena ingat, kita mati bukan kerana kita sakit. Sebab tu ramai orang yang mati, dia tak sakit pun. Berapa ramai dalam satu hari orang yang mati, bukan kerana dia sakit. Kan? Jadi saya selalu bagi semangat, kita mati bukan kerana sakit, kita mati kerana ajal kita dah sampai. Sebab tu orang muda lagi ramai mati daripada orang tua. Jadi saya selalu bagi kata-kata semangat macam itulah. Supaya kita rasa bahawa kalau Allah nak ambil kita anytime, tak perlu kita sakit pun. Jadi, okey, tu berbalik kepada persoalan Fiza tadi. Support system sangat-sangat penting. Kalau you tengoklah, sebab saya banyak juga buat research pasal caregivers. Maksudnya, sebab orang yang dah sakit ni kadang-kadang dia dah lost dah. Dia dah tak ada apa dah. Tetapi disebabkan orang sekeliling ni yang sangat-sangat supportive, yang sangat-sangat care, maksudnya support tu bukan dari segi social support sahaja, dari segi instrumental support, dari segi financial support, dari segi emotional support. Jadi support itu dia dapat. Jadi kekuatan itu sebenarnya sangat-sangat hebat sebenarnya. Kita boleh bangkit disebabkan support tersebut. Sebab kita kena bangkit disebabkan oleh itu. Ya, betul. Sebab kalau orang mengharapkan kita dan kita tak naklah tunjuk yang kita sedih sangat-sangat sebab orang sekeliling kita memerlukan kita. Tetapi kita adalah cara copingnya, maksudnya orang-orang yang sakit ni dia ada cara coping dia tersendiri. Mungkin selain satu kita kata tadi social support lah, tetapi dia mungkin ada coping skill yang bagus. Dia jenis orang tak avoidant. Kalau orang yang avoidant, maksudnya dia menjauhkan diri daripada orang lain, dia pendam rasa, maka itu akan membuatkan lagi parah. Tapi kalau saya rasa macam Oni bukan orang yang dia senang untuk meluahkan. Jadi bila dia senang untuk meluahkan, maka itu adalah satu faktor yang bagus untuk dia. Dan mungkin juga saya nampak personality Oni itu sendiri, dia orang yang
dia bukan extrovert, dia extrovert, dia bukan introvert. Kan? Terbuka. Yes, dia terbuka. Sebab personality orang-orang yang kalau kita tengok kalau orang yang hopeless ni, dia dari segi dia neuroticism dia tinggi. Maksudnya dari segi kestabilan emosinya dia cepat gelisah. Ada orang personality dia macam sikit je dia cepat gelisah. Maksudnya personality dia, maksudnya neuroticism dia sangat tinggi. Tetapi dia punya extroversion dia rendah. Maksudnya dia punya introvert lagi tinggi. Jadi itu menyendirilah. Ya, jadi maksudnya faktor sekeliling pun betul, tetapi faktor personality kita pun mungkin betul juga. Sebab tu kita perlukan bantuan untuk kita kenal diri kita, bagaimana daya tindak kita yang betul. Adakah daya tindak yang kita guna itu betul ataupun tidak? Dengan situasi yang berlaku, dengan kekuatan kita, dengan diri kita yang kita ni. Jadi semua benda-benda tu kita kena lihat. Barulah kita boleh cari maksudnya nak kata solusi tu, kalau sakit tu kita nak kata solusi tu tidak. Tetapi lebih kepada macam mana kita nak berdamai dengan takdir yang kita sedang hadapi sekarang ni. Saya suka tu, berdamai dengan takdir. Yang mana kalau kita dengarkan perkongsian tadi tu pun dikatakan yang mungkin ujian ini dia percaya di hujung nanti akan ada manisnya kan. Dan saya nak tanya kepada Auni juga. Kalau melihat kepada apa yang dikongsikan di media sosial, Auni banyak juga meluahkan keadaan dan sebagainya. Sejauh mana sebenarnya kadang-kadang komen yang kita terima ada yang positif, ada yang negatif. Sejauh mana komen-komen ini memberi kesan juga kepada Auni dan bagaimana Auni macam meletakkan kata mengelakkan daripada emosi itu terganggu? Saya anggap kalau biasanya saya lagi mendapat komen yang positif sebab kebanyakan follower saya memang kenal siapa saya, sebab saya jenis memang all out. Kalau kita buat live ke, memang itulah diri saya, bukan orang lain. Jadi kebanyakannya diorang terima secara positif. Yang negatif tu saya anggap macam angin lalu. Kau tak tahan, kita delete je. Kau tak tahan, delete je. Kadang ada juga, kadang jahat-jahat sikit, kita balas-balas sikit lah. Tapi saya buat sepintas angin lalu. Even arwah suami pun pernah bagi tahu juga. Jangan terlalu simpan dalam hati. Sebab emosi saya, dia akan up and down. Kadang dia macam okey, kadang dia jadi tak. Kadang dia boleh terima secara okey, kadang secara tak. Faham. Kita dah sentuh tentang caregiver. Prof juga dah katakan. Tapi kalau kita lihat video ini, Auni, kadang-kadang kita selalu beranggapan bahawa orang yang sihat menjaga orang yang kurang sihat. Tapi dalam situasi Auni, dia mungkin berbeza. Tak ramai orang melalui fasa yang sama. Auni juga dalam fasa mencari kekuatan, ingin bangkit daripada putus harapan, tapi dalam masa yang sama menjaga suami, menjaga kebajikan suami stroke, tak boleh angkat dengan keadaan kemampuan Auni juga mungkin ada batasnya, tak boleh angkat berat-berat dan sebagainya. Bagaimana Auni melalui fasa tersebut tu? Saya tahu bukan mudah untuk menjaga seorang pesakit stroke dan bukan mudah juga menjadi seorang pesakit buah pinggang, ada banyak pantang larangnya. Jadi mungkin Auni boleh kongsikan. Saya tak tahu mana saya dapat kekuatan tu. Cuma saya rasa saya sebagai isteri, itulah punca saya nak ke syurga. Saya fikir itu. Sebab saya sebagai seorang isteri, itulah lubuk syurga saya, itulah lubuk pahala saya. Saya buat, saya sendiri sebenarnya impress dengan diri sendiri sebab saya kuat untuk angkat dia. Jadi itulah. Lepas tu dia juga lah, dia selalu panggil saya Ayah Lady. Masya Allah. Sebab macam Auni sendiri proses dialisis mungkin ada dipasang fistulanya di... tapi fistula dulu. Tapi lepas tu bila saya dah kerap angkat suami, itulah pengorbanan saya adalah lepas tu fistula saya rosak. Jadi saya pakai tiup lah dekat dada. Okey. Dan Prof, mungkin kita boleh kongsikan dengan penonton yang di luar sana, setiap hari mungkin mengeluh dengan apa yang dihadapikan. Dan kalau kita lihat banyak sebenarnya yang mungkin kita kekurangan sini dan sana, tetapi semangat kita tu besar untuk kita berikan balik kepada orang di sekeliling kita. Mungkin pandangan Prof sendiri. Okey, betul kan? Kita kadang-kadang benda yang sikit pun kita mengeluh. Kita tak tengok ke orang yang lebih berat masalahnya. Kan? Orang yang sakit, orang yang kehilangan, orang yang tidak ada upaya, financial problem, anak yang bermasalah, anak yang cacat. So sebenarnya kita kadang-kadang benda yang sikit pun kita dah tak mampu nak berhadapan dengan kehidupan kita ni. Sedangkan orang lain macam mana? Jadi ambil semangat, ambil contoh orang-orang yang sebegini, macam mana dia mampu, di mana dia dapat kekuatan itu.
Sebab tu kadang-kadang role model pun kita kena tengok juga. Sebab tu kadang-kadang role model artis Korea. Artis Korea nampak hebat, lepas tiba-tiba bunuh diri. Kan? Kita pun ikut role model yang macam tu. Tapi kenapa kita tak jadikan role model kita orang-orang yang hebat macam ni? Kan? Maksudnya sakit tapi boleh bangkit dengan sakit tapi boleh jaga anak-anak macam biasa. Ya. Tapi satu benda juga kita ingat, bila cakap tadi dia cakap pasal caregivers. Caregivers pun kena jaga mental dia juga. Sebab banyak kajian saya, caregivers kadang-kadang lebih stres daripada orang yang sakit itu. Okey, mungkin Auni sendiri boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita. Macam kita cakap graf kehidupan kita ni berbeza-beza. Macam Prof katakan tadi, ada orang mungkin masalah tu kecil bagi orang lain tapi besar bagi dirinya dan sebagainya. Auni selayaknya yang bercakap melalui pelbagai fasa jatuh bangun dalam kehidupan, pernah putus asa, putus harapan, kemudian bangkit semula. Mungkin boleh kongsikan sesuatu kepada penonton-penonton wanita hari ini bahawa setiap daripada kita ni ada ruang, ada peluang untuk bangkit, bangun, berjaya dan juga gembira dengan cara kita sendiri. Okey, sebenarnya macam mana saya overcome dengan semua ni, sebenarnya kita fikir kita nak hidup sebab pengakhiran kita adalah mati. So, bila kita sakit, biasanya kita akan rasa drop, jatuh. Tapi, bila Allah bagi lagi nyawa, Allah bagi lagi kekuatan, maksudnya ada benda yang kita tak selesai. Jadi, dari situ saya rasa kita lawan je. Kita lawan dengan semangat. Sebab saya berapa kali jatuh, berapa kali saya rasa give up. Tahun ni saja, saya kena kemurungan agak teruk. Suami saya meninggal. Saya masuk ward 2 bulan lebih. Tebuk sana, tebuk sini banyak kali. Kena masuk kuman. Kena intubate. Saya sendiri selepas suami meninggal. Sampai saya cakap dekat mak saya dah tak tahan. Tapi mak saya cakap ada orang yang perlukan hang lagi. And follower saya sendiri, orang yang ikut saya, yang follow saya, Kak Auni, tolonglah kuat. Saya kuat pun sebab tengok perjuangan Kak Auni. Kekuatan Kak Auni buat saya lagi kuat. Setiap kali saya buat live, saya nangis. Saya ada followers yang sentiasa bagi tahu saya, diorang kuat sebab diorang tengok saya, macam mana saya berjuang, untuk diri saya, untuk suami saya. Sampai suami saya dah meninggal pun saya tetap cuba untuk kuat. Sebab niat saya sebenarnya saya muncul apa yang saya ada sekarang, niat saya satu, saya pernah cakap dengan arwah suami, saya nak bagi semangat dekat orang, saya nak kongsi sementara saya masih hidup. Itu je yang saya ada, semangat saya. Okey, bagi semangat sikit kat kami. Okey. Hebat. Dan ini mungkin juga sedikit sebanyak memberi suntikan semangat Prof untuk mereka di luar sana yang mungkin tercari-cari di mana kekuatan mereka. Dan kita bawakan Auni bagi memberi sedikit inspirasi kepada anda di luar sana. Contoh orang yang sangat hebat. Ya, kita ambil sedikit semangat daripada Auni ni. Mungkin kita rasa diri kita diduga, diuji dengan pelbagai dugaan. Namun kita ada peluang, ada ruang untuk kita bangkit. Prof, sedikit kepada penonton, mungkin kadang-kadang mereka dah putus harapan, tak tahu nak pergi mana. Mereka tak percaya orang di sekeliling dan sebagainya. Ke mana mereka boleh pergi untuk mendapatkan bantuan? Okey, sebab kita sebenarnya, sebab saya juga sebagai kaunselor sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak tempat-tempat yang kita boleh dapatkan rawatan. Di klinik pun sebenarnya bila kita kemurungan, kita boleh pergi dan dia akan rujuk kepada hospital, dia akan rujuk kepada klinik-klinik kesihatan yang memang menyediakan kaunseling. Even kalau di pusat kami pun kita ada klinik psikologi. Klinik psikologi yang mana siapa-siapa, even bukan student sahaja yang datang, tetapi daripada pelusuk negara pun sebenarnya datang untuk klinik. Tadi maksudnya kat sini ada ruang. Tapi cuma satu je lah, untuk capai satu tahap kita nak pergi jumpa dengan untuk dapatkan khidmat kaunseling itu ataupun psikologis itu mungkin ambil masa. Tetapi orang yang di sekeliling kita itu yang paling dekat, itulah yang memainkan peranan yang sangat penting. Perlu ada empati, perlu ada sentuhan, bagi ruang, peluang pada macam mana untuk dia menyuarakan masalah dia. Dia orang sekeliling tu, itu yang lebih penting. Dulu
sebelum pergi Itulah. kepada yang lebih. Betul, peranan yang perlu dimainkan oleh ahli masyarakat kita, tak Okey. kiralah keluarga ataupun jiranan. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua wanita hebat. Auni, terima kasih banyak-banyak kerana memberikan inspirasi dan juga kekuatan secara tidak langsung buat kami dan juga penonton, dan juga Profesor Madya Dr. Nurhayati Ibrahim atas perkongsian. Terima kasih Prof. Dan selepas ini banyak lagi perkongsian kita, dan terima kasih juga atas NJR yang dikongsikan oleh anda. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Engkau datang membawa cahaya, itu tagline-nya yang dibawakan oleh Munawarin. Dan untuk makluman penonton-penonton setia Wanita hari ini dan juga TV3 khususnya, kami nak kongsikan kepada anda antara kolaborasi pertama yang dijalankan oleh TV3 sendiri bersama dengan Jenama Telekong. Jadi kalau nak belikan hadiah untuk ibu, ayah, hantaran dan sebagainya, selain daripada nama anda, ini ada nama ataupun jenama TV3 ni, kita bersama dengan Datuk Haja Aliza binti Abu Bakar selaku pengarah urusan Munawarin. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Waalaikumsalam. Terima kasih Fiza sudi menjemput saya pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih kerana sudi hadir bersama dengan kami. Datuk, orang sejak kebelakangan ini suka jubah dan juga telekong daripada Munawarin. Tapi ramai yang nak tahu dan teruja tentang apakah sebenarnya Munawarin ini dan berapa lama sebenarnya Munawarin dah ditubuhkan. Okay, Munawarin ni sebenarnya Fiza dah lama dalam pasaran. Cumanya tidak diwar-warkan, tidak terkenal sangatlah lagi kan. Tetapi 2-3 tahun ini alhamdulillah dikenali ramai dengan koleksi abaya, abaya yang eksklusif. Walaupun eksklusif, dia mampu milik Fiza. Alhamdulillah. Jadi itulah kita bawakan koleksi abaya, kurta, pakaian muslim dan muslimah ni insya-Allah ada di butik kami. Kami sediakan untuk semua para muslimah dan muslim di luar sana. Okey, tapi macam mana boleh dapat nama Munawarin tu? Okey, alhamdulillah. Munawarin ni sebenarnya Fiza diilhamkan oleh Tuan Guru Datuk Harundin kepada saya dengan membawa maksud tadi Fiza dah jelaskan, engkau datang membawa cahaya. Masya-Allah, itulah dengan dari situlah menggerakkan saya untuk berusaha dalam perniagaan pakaian muslimah ini. Okey. Tapi kita nak tahu jugalah ya Datuk ya. Bagaimana Datuk sendiri boleh bersetuju untuk membuat kolaborasi bersama dengan TV3 melalui telekong Munawarin ini? Masya Allah, alhamdulillah. Kita semua tahu bahawa TV3 ini adalah salah satu platform terbesar, tersohor dan terkuat di Malaysia ini dalam melahirkan usahawan-usahawan yang berjaya untuk dalam bidang perniagaan seperti ini. Jadi of course lah hari ini saya sangat berbesar hati dengan jemputan yang istimewa bersama-sama dengan seluruh wanita di Malaysia ini dalam siaran pagi ini bersama dengan Fiza. Okey. Datuk, kita nak cerita pasal telekong ni. Saya sendiri dah ada. Tapi bagi anda yang teruja tentang telekong ataupun kolaborasi ini, kita ada logo TV3 betul. di sini dan di dalamnya. Mungkin Datuk boleh ceritakan dari segi fabriknya, bukaan mukanya dan bagaimana? Sebenarnya ini adalah edisi khas yang terhad. Kolaborasi bersama TV3 yang pertama bersama Munawarin, dan material dia yang sangat unik. Material ini adalah silk premium. Yang mana di sini kita pun kalau boleh nampak dekat sini kita ada gantung telekong. Koleksi telekong ni dengan material yang silk premium ni dia sangat sejuk, tidak jarang, lembut dan saiz dia, yang paling penting saiz dia, walaupun telekong travel, saiz dia sama saiz dengan telekong ibadah biasa harian kita. Jadi saiz dia labuh, tidak pendek dan tidak terselak, walaupun kalau katakanlah ada kipas yang on dengan kuat, kita takkan terselak lah. Telekong ni labuh. Tapi kalau kita lihat, dia juga didatangkan dengan beg dan juga istimewanya untuk kenang-kenangan, dia juga didatangkan dengan charm lah. Orang panggil charm, betul charm, charm TV3 ni kan? Ini yang mahal. Tapi dia mudah juga untuk buat kita pergi travel ke atau macam mana ni? Dia sangat mudah untuk travel dengan uncang yang ada, dengan kita letakkan kemanisan TV3 di sini. Kemanisan of course lah eksklusif bersama dengan TV3
TV3, ada TV3 logo di sini, charm ni, dan Munawarin Kitchen. Okey, Datuk pegang dulu. Kalau kamera boleh fokus, sebenarnya bukan saja charm di sini, tapi di sini juga ada di backnya ada printed logo TV3. Betul? Ya, betul. Printed TV3 bersama dengan Munawarin, TV3X Munawarin. Kalau Datuk pegang dengan rekaan floral yang minimalis dan TV3 X Munawarin floral sempena dengan bunga lili bermaksud kesucian gitu. Okey, Datuk mungkin boleh kongsikan ada berapa warna yang ada pada kolaborasi ini? Okey, untuk kolaborasi ini kita lahirkan 3 warna, iaitu ni baby pink, kita ada putih dan kita ada grey. Okey. Bagaimana cara untuk penonton-penonton ataupun peminat, maklumlah kan ni musim-musim orang nak pergi umrah, nak hadiahkan hadiah ke orang ataupun nak buat hantaran tunang lah, hantaran kahwin. Bagaimana cara untuk mereka mendapatkan telekong eksklusif kolaborasi TV3 dan Munawarin ini? Okey, untuk dapatkan telekong ini boleh dapatkan di website kita www.munawarin.com.my atau boleh terus datang ke butik kita di IOI Konozion Putrajaya. Tapi kita nak tahu jugalah dari segi harganya, dia mampu milik ke mampu tengok? Masya Allah, harga dia sangat murah Fiza dengan sebegini cantik, eksklusif. Kita tawarkan dengan harga RM149 sahaja. Masih ada stok ke ataupun bagaimana ni? Kita ada limited stok je sekarang ini. Jadi cepat-cepat dapatkan di website kita atau boleh terus ke butik kita di Munawarin IOI Konozion. Okey, Datuk, tapi ini persoalan ramai juga orang nak tahu. Kadang-kadang ada orang kata saiz telekong ni berbeza-beza mengikut saiz badan. Betul tak? Jadi adakah ini juga boleh dipakai untuk semua saiz ataupun bagaimana? Kita boleh pakai semua saiz termasuk hingga double XL. Sebab muka dia tu kita dah buat memang cantik dengan rekaan yang sesuai untuk semua orang. Jadi kita adakan dengan free size sehingga double XL. Okey, tapi memang materialnya memang sangat lembut lah kan. Sangat cantik. 3 warna ini. Ya, 3 warna ni. Okey, Datuk, sedikit pesanan terakhir kepada mereka yang ingin mendapatkan telekong eksklusif kolaborasi antara TV3 dan juga Munawarin ini. Pesanannya kena dapatkan cepat-cepat di website kita dan juga di butik Munawarin kerana stok dia sangat terhad. Tak banyak dah, tinggal sikit je. Okey, jadi kena cepat-cepat lah. Ya, Kalau cepat-cepat. boleh kena 3 warna ke macam mana ni? 3 warna. Sebab apa? Warna dia memang cantik. Dan memang eksklusif. Jadi untuk penonton-penonton, bagi anda yang mungkin nak hadiahkan untuk ibu anda, atuk, nenek dekat kampung ataupun pakai sendiri yang sama-sama ada kolaborasi dengan logo dan juga charm TV3 ni, jangan lepaskan peluang untuk terus mendapatkan rekaan kolaborasi eksklusif antara TV3 dan juga Munawarin ini di butik ataupun di website kami www.munawarin.com.my. Baiklah, engkau datang membawa cahaya. Kita nak berehat dahulu seketika. Terima kasih Datuk atas perkongsian ni. Terima kasih, Fiza. Tak sabar nak beli ni. Kita berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, terima kasih anda masih lagi bersama kami. Kita pun dah sampai di hujung siaran kita. Terima kasih banyak-banyak atas komen-komen anda di Facebook. Maaflah kita tak sempat nak baca kesemuanya. Dan kami harapkan perkongsian hari ini dapat menyuntik sedikit semangat untuk anda kembali kuat, kembali bangkit walau apa pun saja ujian yang anda alami. Esok kita nak kembali dengan satu lagi topik iaitu tentang sis. Ini banyak berlaku dalam kalangan wanita. Sama ada ia berbahaya ataupun sebenarnya ia adalah satu perkara yang boleh kita biarkan saja. Pastikan esok temu janji anda bersama dengan kami di WHR dengan topiknya sis. Ya, kami tinggalkan anda sekarang ini. Kita jumpa lagi esok pada 12 tengah hari. Terus jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye. Masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia, lemah